Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih pada pengurusi majlis, apa nama kita? Ashraf. Ustaz Ashraf. Insinyur Ashraf, engineer kan? Engineer. Okey. Jadi kita nak ajak antum bersembang je sebenarnya, ya. Jangan stres, relax, santai je, ya. Tapi hopefully at the end of the day kita melangkah keluar daripada pusat komuniti ini dengan satu pandangan yang segar, ya, tentang dakwah yang menjadi taklif, ya, kewajipan kita. Kita mengambil inspirasi lah daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, sampailah ke zaman kita ni, dan kita akan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Okey, anak-anak, latih antum untuk melukis peta. Siapa dekat sini boleh lukis peta Asia Tenggara? Ha? Boleh? Sebab penting. Bila bercakap tentang sejarah ni ada dua benda. Satu, menguasai peta dunia kalau boleh, dan kita mampu untuk melakarnya walaupun tidak secara tepat, dan sekurang-kurangnya kalau kita mahir, kita boleh membayangkan peta dunia ni ada dalam minda kita. Jadi apabila dalam kuliah tu disebut nama-nama tempat, kita boleh terus pinpoint di mana kedudukan tempat tersebut, ya. Itu nombor satu. Nombor dua, timeline, garis masa. Garis masa ni penting supaya kita dapat menelusuri sejarah tu, bukan saja dari sudut kronologinya, ya. Sejarah ni yang penting ni bukan kronologi. Kronologi ni yang menjadikan orang melihat sejarah tu satu beban, apatah lagi dipelajari untuk lulus peperiksaan, kan. Kronologi dia datang natural setelah kita menghayati peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya. Jadi jangan terkejut sarjana-sarjana sejarah ataupun orang yang minat sejarah macam mana. I don't call myself a sarjana, a student of history. Anda akan sebut tahun-tahun tu, dan sebab apa? Sebab anda sudah menguasai peristiwa-peristiwa, urutan-urutan peristiwa tu, dan kita dapat membayangkannya. Bila peristiwa itu berlaku, urutannya, dan juga di mana tempat di mana peristiwa tersebut berlaku. Okey, kita mulakan dengan peta Nusantara. Anda akan mulakan dengan ini lebih kurang, ni Johor, malam ni lawan Terengganu. Ni Johor, Terengganu malam ni, kan. Kat Bukit Jalil tu yang jam tadi, ya. Ni Thailand, Sumatera. Sumatera ni besar, lebih besar daripada apa yang anda lukis ni. Jawa, ada 4 buah pulau sini. Ini Madura. Ini dekat sini kita ada Borneo. Okey. Sulawesi. Ada satu lagi pulau yang gugusan, okey. Ni Palawan. Ada kena berdiri lah sekejap. Tu yang perlu tongkat tu. Luzon, Kepulauan Visayas, Palawan. Okey. Anda tak sentuh sangat Filipin kat atas tu. Inilah Nusantara, ya. Nusa tu apa maksudnya? Tergabung dari dua perkataan. Nusa Antara.
Nusa ni maksudnya tanah antara lautan. Ya. Jadi umumnya Nusantara ini terdiri daripada gugusan pulau-pulau. Kecuali bahagian semenanjung. Ini semenanjung. Ini bersambung dengan tanah besar Asia. Kan? Indochina. Yang ini pun kita anggap sebahagian daripada Nusantara saja. Sebab ini juga dunia Melayu. Ya? Sebab di sini ada Kamboja, ada Champa. Yang sekarang ni jadi Vietnam. Ya? Okey. Now, jadi dia gugusan archipelago dalam bahasa Inggerisnya. There are 17,000 island di Kepulauan Filipina, 17,000. Dan Kepulauan Indonesia yang terdiri daripada pulau-pulau Sunda, Sunda Besar, ya? Greater Sunda, Sumatera, Jawa, Borneo. Sebab apa dinamakan Sunda Besar? Sebab dia berada di atas satu pelantar. Ya? Satu pelantar. Satu pelantar maksudnya kawasan yang cetek. Rata-rata 600 meter je dalam dia. Ya, paling dalam pun 1 kilometer. Sebab tu bila kapal 370 kapal terbang 370 kan yang hilang, kalau dijatuh dekat perairan sini memang nampak. It's only 600 meters. Kan memang nampak bayang-bayang dia. Ya? Daripada udara lah. Ya? Tapi tak ada. So definitely bukan di sini lah. So 17,000 island in the Philippines, 13,000 island di Indonesia. Jadi nampak Indonesia ni dia punya expand tu kan, lebar. Lebarnya kalau kita ambil daripada sini, Pulau Sabang hingga Merauke di New Guinea. Itu daripada Oregon sampai New York. Maknanya lebarnya macam lebar United States of America. Sangat lebar. Ya? Okay, inilah apa ni? Sedikit pengenalan tentang dunia yang kita diami pada hari ini. Dan yang ini kita panggil apa ni? The Burma Plate. Sebab bumi ini terdiri daripada kepingan-kepingan tektonik. So ini plate Burma. Ini plate Australia. Ya? Jadi apa yang berlaku, plate tektonik plate ni dia tak statik, dia bergerak. Dia bergerak, bahkan dia belaga. Tolak menolak. Sehingga pada 26 Disember 2004, plate India, sebelah sini India, plate India, terperosok masuk dan dia angkat plate plate Burma. Pum, terangkat. Jadi air laut dekat sini naik sekitar 1 meter. Dan dia bergerak dengan kelajuan 800 km sejam. Itu secepat F1 ataupun jumbo jet Boeing. Ya? Dia bergerak dengan kelajuan tu dan ketinggian juga semakin meningkat. Bila dia sampai ke pantai Aceh, dia sudah mencapai 100 kaki, lebih kurang 30 meter. 7 pagi 26 Disember 170,000 orang terbunuh di sini saja. Total termasuk di Sri Lanka, India 240,000. Within 10 minutes 170,000 people perish. Mana Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita ni secara on block. Kita biasa meninggal seorang demi seorang kan, tapi yang ni Allah Ta'ala ambil 170,000 in a mere 10 minutes. Ya. So penting bagi kita duat khususnya memahami bentuk muka bumi daerah kita tinggal. Ya. Dan kalau kita tengok dekat sini, ya, ini namanya jurang Jawa. Ya. Dalamnya 35,000 kaki. Maknanya kalau antum ambil gunung Everest tu, ya, antum letak kat sini tenggelam sampai ke puncak. Because Everest 29,000 feet, ya. Yang ni 35,000 feet. So the drop tu, ya, disebabkan oleh kedudukan pulau-pulau Sunda besar ni, Greater Sunda ni, berada di antara
dua plate tektonik, jadi wujudlah apa ni, gunung berapi. Dan ada 270 gunung berapi aktif, ya, yang meledak dari masa ke semasa. Dan yang paling dahsyat sekali di mana? Di sini, Krakatoa 1883, yang mana debu yang bertebaran telah menutup cahaya matahari, sehingga dikatakan tahun itu sebagai a year without a summer. Tak ada musim panas di negara-negara Eropah. Lebih dahsyat lagi kat sini, Danau Toba. Danau Toba ni adalah kaldera ataupun gunung berapi mega, meledak 70,000 tahun yang lalu, menyebabkan bumi diselaputi oleh salji selama 1000 tahun. This is based on geological finds, kajian-kajian berkaitan dengan geologi dan sebagainya. Okey, jadi kita faham dia punya geological factor dia, geographic features dia. Dan dekat sini ini apa Selat Makassar, di antara Borneo dan Sulawesi, nama Selat Makassar. Selat ni begitu laju, sehingga seorang saintis yang bernama Alfred Wallace, line ni, garis ini disebut sebagai the Wallisian Line. Dan Wallisian Line ni sangat penting sebab arus dia terlalu deras sehingga tidak berlaku perpindahan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Tak berlaku disebabkan arusnya begitu deras. Maknanya kapal zaman dulu kalau menggunakan layar sukar untuk merentas laluan ni, sehingga Diponegoro, tahu Diponegoro, seorang pahlawan Jawa yang melawan Belanda pada tahun 1830, ditangkap dan nak dihantar ke Manado, kapal dia patah balik disebab arus tu. Take several times lah tu pasal tu. Jadi kita tengok haiwan dekat Sulawesi ni dengan haiwan dekat Borneo. Haiwan dekat Sulawesi ni menyerupai haiwan-haiwan dekat Australia. Sebab haiwan dia ada pouch macam kangaroo, marsupial dia panggil. Okay, this is very interesting ya. Duat kena tahu 3 benda. Apa kata Said Hawa rahimahullah? Kena ada tafakuh fid din, tafakuh fid nas. Tafakuh fid din maksudnya faham agama. Yang kedua, faham manusia. Ya. Ini semua ni kena ada pada duat. Ya. Bagi yang mendalami bidang-bidang diniyah, okeylah. Itu kepakaran dia. Ya. Dia mendalami sungguh. Tapi bagi Muslim yang dah hidup sebagai seorang Muslim, dia perlu faham agama dia. Ya? Apa yang berlaku hari ni, manusia faham ke tidak agama dia? Banyak isu membuktikan umat Islam di Malaysia ni tak faham agama dia. Ya? Dia pergi sambut Bon Odori, kan? Yalah sebab Jepun kawai, cute, comel. Sebenarnya sama dengan perayaan hantu lapar Cina. Tak nak pula dia sambut, kan? It's the same thing. Tapi disebabkan asas tu tak ada. Isu apa? Isu kezaliman. Isu sokong kezaliman. Sedangkan Allah kata, jangan kamu condong kepada menyokong kezaliman. Kamu condong sedikit saja, kamu akan disambar oleh api. Kan? Jauh sangat. Benda asal rasuah, sumbangan politik. Kan? Yang salah ialah orang yang beri, orang yang terima tak apa. Itu adalah hadiah. Ada kelompangan yang cukup besar. Sebab benda-benda ni patutnya di address dalam
ilmu fardu ain. Jadi orang faham fardu ain ni apa? Fardu ain ni cukup salat setakat apa ni? Tayamum. Bukan tayamum. Apa? Wuduk, hadas, membasuh hadas, apa nama dia? Istinja, ya. Solat, ya. Rukun-rukun dia. Wuduk pun kadang-kadang tak tahu mana wajib, mana sunat, ya. Sampai dalam keadaan krisis dia buat semua, ya. Beratur orang masa dekat UPM tu. Tak ada air. Main Jumaat datang luri tangki air. Diorang ambil wuduk macam dia ambil wuduk kat rumah. 3 kali masuk air dalam hidung, kumur-kumur. Kita yang dekat belakang ni, bro, ambil yang wajib je lah bro, ramai ni kan, khatib lah bangun dia tu. Yang wajib mana? Dia tak tahu yang mana wajib, yang mana kan. Ni jadi faham manusia, faham agama. Dan faham manusia ni pula, apa kata Muhammad Nasir? Siapa Muhammad Nasir? Bukan M. Nasir, Muhammad Nasir ini dia pernah jadi Perdana Menteri Indonesia yang kelima. Indonesia pernah ada Perdana Menteri. Tapi kemudian apabila Soekarno melaksanakan demokrasi terpimpin, maknanya dia jadi diktator lah. Semua parti politik diharamkan dan Muhammad Nasir ni adalah ketua kepada parti politik Masyumi. Dialah satu-satunya Perdana Menteri yang kita tahu merupakan seorang duat. Dia menulis buku antaranya Fiqhud Dakwah. Carilah buku ni. Fiqhud Dakwah. Fiqh Dakwah. Dan dia menulis satu satu kumpulan rencana-rencana yang disebut Kapita Selecta. Anda pergi Indonesia, anda cari buku ni. Pergi Jakarta, cari buku ni. Jumpa. Dah dimakan lipas. Berlubang sana, berlubang sini. Harganya berapa? RM250. Dalam keadaan macam tu. Highly sought after. Pemikiran-pemikiran dia. Siapa dekat sini tak pernah dengar nama Muhammad Nasir, angkat tangan. Ni secara jujur lah, anda nak survey. Tak pernah dengar? Okey. Lepas ni hantar Google, siapa dia Muhammad Nasir. Kalau boleh ada jualan buku ke, pergi cari buku-buku dia. Buku-buku dia memang sangat bernilai tinggi. Ya? Dan dialah panjang pula cerita. Okey. Dia kata apa? Faham manusia ni 3 benda. Satu, faham bahasa. Faham bahasa maknanya kita bukan faham bahasa apa? Bahasa WeChat. Budak-budak WeChat. Bahasa pasar, bukan tu maksudnya. Bahasa Melayu yang kita tuturkan ni apa nama? Apa nama? Secara resmi. Bahasa Melayu Persuratan Johor Riau. Inilah bahasa yang kita terima pakai. Jadi bahasa yang standard. Itu kuasai tu. Kan? Maknanya menulis surat dengan tertib. Kan? Ini kadang-kadang student hantar email kat pensyarah, tajuk pun tak ada. Lepas tu dia terus attach assignment dia. Namanya pula apa? Foxy Lady. Foxy Lady at Yahoo. Siapalah gitu? Macam mana kita kenal? Ini petanda jelas tak faham bahasa. Bukan saja tidak menguasai bahasa, tak faham bahasa. Sebab apa? Sebab bahasa kita ni adalah wahana, vehicle, kan? Untuk kita menyampaikan idea-idea kita dengan jelas, kan? Tak ada apa ambiguity. Dalam dakwah ni tak boleh ada ambiguity, tak boleh ada double meaning. Jelas, kan? Sebab ni nak kena tanya orang yang hafaz Quran ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya, menjadi petunjuk bagi manusia, ya.
Dan keterangan-keterangan bagi setiap petunjuk. Dan Al-Furqan, pembeda. Kan? Bukan saja diberikan petunjuk, dibagi tahu pula keterangan bagi setiap petunjuk tu supaya jelas. Kan? Itu faham bahasa. Menguasai bahasa. Yang kedua, menguasai budaya. Kita cakap budaya ni, apa maksud budaya? Budi dan daya. Sesuatu bangsa tu dia ada budi dan daya. Dan orang budaya ni dia ada budaya tahap rendah dan budaya yang tahap tinggi. Okey. Jadi budaya tahap rendah ni apa? Tari menari. Jalan pakai tanjak, pakai keris. Baguslah, tapi janganlah sekat tu je. Kan? Budaya tahap tinggi ni menguasai sastra dia, puisi dan prosa dia. Ya. Etika dia. Ya, kita nak berdakwah kan dengan masyarakat ni. Kan? Dan kita kena pamerkan standar buat budaya yang tinggi. Yang ketiga apa? Sejarah. Semua professionals, tak kira lah antum engineer ke, medical doctor ke, antum kena kuasai sejarah. Dan bila nak kuasai sejarah tu, analogikan betul, dan perlu ada penguasaan ke atas timeline. Okey. Nah, kita masuk topik kita. Baru nak masuk. Tapi anda ada letakkan asas-asas. So antum selepas ni you must make an effort. Sebab kita bukan nak berdakwah dekat mana? Dekat tempat lain. Kita nak berdakwah dalam lingkungan masyarakat kita. Ya. Jadi segala budaya, segala kepercayaan karut marut, hurafat tu kita kena tahu. Ya. Supaya kita boleh properly address. Okey. Nak tanya tu. Bila Islam datang ke Nusantara ni? Bagi tahu kurun je lah, cukup. Kurun. Just kurun. Kurun hijrah. Ataupun kurun Masihi pun boleh. Kena tanya tu, Rasulullah lahir tahun berapa? Masihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tahun berapa? Masihi. 911. Allah, jauhnya. 571. Okey, tahun gajah. Sebab orang Quraisy dia tak mengira tahun, dia berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku. Jadi tahun tu tahun Kaabah diserang oleh Abraha, kan? Tahun gajah. Rasulullah dilantik menjadi rasul tahun berapa? Umur dia 40. Jadi 610. Umur dia 40. Dia berhijrah selepas 13 tahun. Lebih kurang 623. Ya. Rasulullah wafat 10 tahun dia berada di Madinah. Jadi 632. Ya. Timeline tentang Rasulullah SAW ni antum kena must be at your fingertips. Ya. Dan kita nak berdakwah ni, satu aspek yang kita kena kuasai dengan baik adalah sirah. Dan menguasai kehidupan Rasulullah SAW tu dari sudut hayat dia, kelahiran dia, bila dia diisra' dan dimi'rajkan, perang-perang yang disertai, perang Tabuk berlaku pada tahun bila, ya, perang apa lagi yang disertai Rasulullah SAW? Pandak lagi Badar lagi, Badar Al-Kubra. Sebab Badar ni ada dua. Satu Badar masa Syriah, petrol. Yang kedua Badar Al-Kubra. Dan membezakan Badar dengan Badar Al-Kubra. Dan Rasulullah SAW memimpin 23 ekspedisi peperangan. 23. Antum kena kenal Rasulullah SAW ni dengan mengenali seorang yang kita cintai. Kan? Kalau antum mencintai seseorang, nama siapa?
Tahulah nama. Kampung mana tak tahu. Lahir pun tak tahu bila. Kan? Mak bapak dia siapa? Adik-beradik dia siapa? Tak tahu. Macam mana keadaan ayah dia? Sihat ke sakit? Tak tahu tak? Tak ambil tahu. Kan? Bila nak kahwin? Tak tahu juga. Rancang pun tidak. Itu apa nama cinta tu? Kan? Jadi itu benar. Anak haraplah anak-anak muda please lah, kuasai sirah. Ya? Apa agak-agaknya buku sirah ni? Banyak dekat pasaran. Kat rumah anak tu ada satu rak tu dua baris. Sirah sahabat dan Qisasul Anbiya dan juga Hayatus Sahabah. Kisah hidup sahabat. Ya? Banyak assignment kita ni. Sebab benda ni akan jadi modal. Bukan setakat nak beritahu pada orang aku tahu benda ni, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi seorang yang dikatakan membawa mesej Islam kalau kita tidak menguasai perkara ni yang sangat penting. Ya? Said Hausyih, Said Awal pada sebut, Muhammad Nasir pada sebut, ya? Perkara-perkara yang mesti kita kuasai dengan apa ni, dengan penuh penghayatan. Ya? Okey. Jadi kalau anda tunjukkan antum, okey. Dah lama dah benda ni duk. Kadang-kadang anak sampai hujung ceramah lupa nak. Okey. Antum tengok peta ni. Ya. Antum tengok peta ni. Nak clear tak? Nampak clear Okey. Mata anda mungkin dah kabur sikit. Okey, kalau antum tengok ada dua tempat tu bulat dekat tanah besar Cina. Ya. Satu di sebelah utara tu namanya Chang'an. Chang'an ni dekat dengan Beijing sekarang. Yang kedua adalah Guangzhou. Guangzhou ni kalau anda tanyalah siapa-siapa businessman kat Malaysia ni, dia tahu Guangzhou ni. Nama lama dia Canton. Ya? Atau Guangdong. Ya? Ini adalah tempat apa? Tempat membeli belah. Mencari supply. Tu nak entah berniaga elektronik ke, kain ke, this is a place you go. Dan this is a trade center. Bukan sekarang, tapi sejak kurun yang awal. Bahkan kurun yang kelima masih. Rasulullah SAW dilahirkan kurun yang keenam masih. Ya. Pusat-pusat perniagaan ini sudah wujud 100 ataupun 200 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW dalam zaman dinasti Tang. Ya. Antum tengok itu adalah laluan-laluan. Ya. Jalan-jalan. Ya. Jalan darat tu kita panggil apa? Jalan sutera. Adapun jalan pesisir pantai ni ada dua sebenarnya. Jalan pesisir pantai yang antum tengok yang mengelilingi Jaziratul Arab tu, kemudian India, kemudian sampai ke Selat Melaka semua tu, itu namanya jalan rempah. The Spice Trade Route. Ya? Jalan rempah ada dua. Satu jalan bunga cengkeh, satu jalan kayu manis. Ada dua laluan. Ya? Dan jalan perdagangan ni sebenarnya facilitate dakwah. Pada fasa ataupun tahap yang paling awal daripada kerjaya ataupun zaman nubuah, kerjaya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya? Okey. Daripada mana kita dapat maklumat-maklumat ni? Maklumat-maklumat ini kita dapat daripada annals ataupun catatan sejarah Cina. Ini budaya yang ada pada masyarakat Cina. Budaya menulis. Jadi bagi setiap dinasti, contohnya dinasti Tang, daripada tahun 500 Masihi sehingga 900 Masihi, 400 tahun ni, dia punya annals, jilid catatan sejarah dia beribu. Dan di dalamnya ada catatan pengalaman yang dikutip oleh pengembara-pengembara dan juga pedagang-pedagang. Di mana-mana tempat dia sampai tu dia akan tulis. Dia describe. Ya? Dia describe. Contohnya pada tahun 674
ada satu catatan dalam Annals of Dynasty Tang ni, ada seorang raja dari kerajaan Ho Ling, itu sebutan Cina lah, di Pulau Chopo. Raja tu, Raja Tashi, dia datang dan dia nak berdakwah 674 ni, antum tengok 674. Rasulullah SAW wafat 632. Kan? 674 ni agaknya zaman siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey. Jadi yang datang tu bukan Muawiyah. Tapi yang datang itu adalah orang Arab pada zaman pemerintahan Muawiyah. Sebab Muawiyah meninggal 680. Ya. Dan diganti oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Ya. Dan situ bermulalah fasa dinasti Umayyah. Yazid adalah sebagai pemulanya sebab jawatan tu diwarisi selepasnya. Kan? Dan dia kata Tashi ni jumpa dengan seorang ratu bernama Ratu Sima. Ya. Dia duduk di situ 2 atau 3 tahun. Dan dia tengok penduduk dekat situ sangat takut dengan raja. Ya? Sehingga tidak berlaku kejadian kecurian. Sebab hukumannya sangat berat. Itu dipotong anggota badan, kaki ataupun tangan. Jadi untuk menguji dia punya andaian, dia letak satu uncang wang emas di tengah jalan, di tempat yang paling sibuk sekali di pasar. Dia letak tengah jalan dan dia perhatikan uncang emas tu tidak dikutip oleh sesiapa pun selama 2 tahun. Okey. Nah, satu hari seorang putera raja pergi sepak. Uncang tu. Kan? Dah 2 tahun benda tu kat situ, tak ada siapa yang berani sentuh. Tiba-tiba putera raja datang sepak. Ada satu besi kata sepak, satu besi lagi kata dia ambil. Dia ditangkap, dia putera raja, dia dipotong tangannya. Ini bukan hudud Islam belum tertegak lagi, bukan hudud. Jadi Tashi ni dia tengok orang takut kepada raja, sukar untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat seperti ini. Dan ketakutannya kepada raja melampau. Dia balik. Nah, betul ke cerita ni? Apa cara nak verify? Kita pergi dekat Majapahit punya literature. Okey, ada dalam cerita Parahyangan. Ya? Di satu tempat yang bernama Kalinga. Jadi Holing tu adalah sebutan Cina untuk Kalinga. Holing kan? Ini masalah apa? Orang kata apa? Transliteration. Ini tugas kebanyakan sarjana sejarah, dia benda yang dia kena main, transliteration. Macam mana sebutan satu nama tu kan boleh berubah disebabkan oleh sebutan yang oleh orang asing kan. Di Pulau Chopo tu Jawa. Ratu Sima, iaitu Ratu Simo, sebutan orang Cina, tahun 674. Memang tersebut dekat situ 674. Dan memang peristiwa putera raja yang menyepak uncang emas ni memang benar-benar berlaku. Jadi catatan daripada negeri Cina tu dibandingkan dengan catatan tempatan Parahyangan, maka benarlah peristiwa ini berlaku di Kalinga. Kalinga ni letaknya di mana? Di sini, di Jawa Tengah. Kalinga, ya? Yang berasal daripada perkataan keling, benua keling dulu tak ni pun bukannya satu perkataan yang menghina, tak. Keling tu benua keling, tapi sekarang tak boleh pakai dah kan? Sebab kalau kita kata keling, ini penghinaan kepada masyarakat India. Dia bermula sekitar tahun 60-an. Kita pun tak tahu macam mana dia boleh jadi satu istilah resis. Sebelum tu kerajaan Melaka panggil orang-orang keling, peniaga-peniaga dari benua keling. Okey? Nah.
Jadi ana kongsikan cerita ini menunjukkan bahawa usaha untuk menyampaikan Islam itu berlaku sangat awal, pada kurun yang pertama hijrah lagi. Ini kenapa pandangan ini sangat penting? Supaya kita melihat tugas pendakwah yang paling utama ialah apa? Keluar dan menyampaikan. Itu kena ada. Setiap sahabat sentiasa menjadikan itu sebagai matlamat hidup dia. Okey, ada satu lagi sumber Cina yang menyebut tentang seorang yang bernama Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi. Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi ni apa dia? Orang Habsyah. Macam Bilal lah, kulit gelap, kan? Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi ni dia berada dalam rombongan hijrah ke Habsyah, Abyssinia, ke Habsyah. Okey. Dan dia minta izin daripada Rasulullah untuk meneruskan pelayaran. Mungkin daripada Addis Ababa ke apa, tak tahu. Kenapa Rasulullah SAW mengizinkan 73 orang berhijrah ke Habsyah waktu tu? Kerana berlindung dengan Raja Najasyi, kan, yang baik hati dan melindungi mereka. Siapa ketuanya? Ja'far bin Abi Talib. Yang apabila orang-orang Quraisy datang, untuk orang-orang Quraisy datang untuk maknanya minta supaya Raja Najasyi menyerahkan mereka ini, kan? Lalu Raja Najasyi tidak terus menuruti kehendak wakil-wakil daripada Makkah. Sebaliknya dia tanya kepada Ja'far bin Abi Talib, kan? Ini pump untuk tembak air daripada tadi. Tak boleh tutup pintu. Okey. Boleh buat fokus Jadi bila berlaku soal jawab, Ja'far bin Abi Talib membacakan surah apa? Surah Maryam. Ayat 1 sampai 40. Sehingga Najasyi mengatakan benar. Dia menceritakan tentang kisah Maryam, dan makna dekat situ menunjukkan Ja'far bin Abi Talib telah memilih ayat yang tepat, untuk engage Raja Najasyi. Quran dah lengkap ke? Belum lagi. So di masa yang sama ada seorang yang bernama Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi. Okey. Sumbernya juga kita dapat daripada Tanah Besar Cina, tulisan dalam teks Cina. Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi ni belayar. Diikut laluan apa? Laluan rempah. Bermakna dia lalu Selat Melaka. Dia circumnavigate semenanjung Tanah Melayu. Dia naik sampai ikut Laut Cina Selatan, dan dekat mana dia mendarat? Dekat sini. Dekat Hangzhou, dekat Hangzhou. Dan dia mendirikan ini antara 5 masjid yang tertua di China. Jadi antum kalau nak pergi China, ada peluang jauhlah ke negara China, cari masjid-masjid ni. Hangzhou, Guangzhou. Kalau nak tulis nama tempat tu kena hati-hati, takut kapal terbang pergi tempat lain. Sebab Guangzhou dengan Huangzhou sama je bunyi. Hangzhou sama juga bunyi, kan? Tapi di sinilah masjid-masjid tertua. Bahkan masjid yang dibina oleh Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi ni sama umurnya dengan Masjid Quba. Ketika berlakunya hijrah, ketika itulah Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi memimpin dakwah. So poin yang nak sebut kat sini, Quran belum lengkap lagi, kan? Belum lengkap lagi. Hijrah baru berlaku.
Ada 10 tahun lagi ayat-ayat Quran turun. Apa ni, ayat-ayat Madaniyah kan. Tapi dia telah berjaya mengislamkan penduduk di situ. Ya? So, ana cerita ni sebab apa? Nak menunjukkan, nombor satu, dakwah ni berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup di luar daripada lingkungan tanah Arab. Dan apakah apabila mereka ni berhijrah ke tempat-tempat yang jauh ni, adakah mereka terputus hubungan? Tak. Sebab perjalanan dagang tu adalah satu laluan. Ya? Maknanya perutusan-perutusan. Bahkan kita tengok pada tahun poin nombor 2 tu, perkampungan pedagang Arab turut disebut dalam catatan dinasti Tang pada tahun 618, 626, di mana pada tahun-tahun belakangan syariat Islam telah dijalankan di beberapa buah bandar. Ini ketika Rasulullah SAW masih hidup lagi di Jaziratul Arab. Ya? Dan dakwah sudah berkembang di tanah besar Cina. Bahkan ada seorang yang bernama Ibnu Fadlan. Anda tengah cari buku ni. Ada tesis yang ditulis tentang beliau ni. Sebab apa? Dia pergi sampai jumpa Viking. Jumpa Viking. Dan berlaku soal jawab. Dan dia catat pengalaman dia bersoal jawab dengan orang-orang Viking. Yang disebut dalam apa ni? Dalam istilah orang Arab sebagai Rus. Bukan Russia. Rus merujuk kepada orang-orang Viking. Sangat menarik. Exchange yang berlaku. Dicatatkan. Engkau ni, orang-orang Viking tu cakap pada Ibnu Fadlan, engkau ni bodoh. Kenapa pula? Sebab bila orang-orang kesayangan kamu meninggal dunia, kamu pergi tanam dia untuk menjadi makanan cacing dan ulat. Sedangkan kami, orang-orang kesayangan kami, apabila dia meninggal dunia, kami terus bakar dan hantar ke syurga. You see? Baik. Kita lihat di peringkat awal lagi, para sahabat sudah berada di frontiers, berada di lapangan yang kebudayaannya, bahasanya, tamadunnya sangat jauh berbeza. Dan dia terpaksa berhadapan dengan bagaimana nak convince mereka ni, yang memperkecilkan orang-orang Arab dengan cara hidup yang dianggap kuno, yang tidak bertamadun dan sebagainya. Padahal mereka lah yang kuno dan tidak bertamadun. Okey, poinnya ikhwah. Agaknya lah kita mungkin bukanlah nak kata kita kena pergi jauh-jauh macam tu kan. Adakah kita obses ourselves dengan kerja-kerja dakwah ni sebagaimana para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah SAW? I want to change the perception. Ya? Sebab kononnya dakwah ni bermula dekat Nusantara ni kurun ke-15. 800 tahun selepas Rasulullah wafat. Sedangkan hakikatnya dia bermula ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dia tidak bermula pada zaman Umayyah ke, zaman Abbasiyah ke, tapi memanglah berterusanlah proses. Tapi Rasulullah SAW didik para sahabat ni, sebaik saja dia menerima Islam, dia punya pandangan visi dakwah dia tu sampai ke seluruh dunia. Bukan setakat Hijaz, bukan setakat Jaziratul Arab. Sehingga seorang yang bernama siapa yang menyeberang ke Andalus, Tariq bin Ziyad, menakluk Andalus, Spain, diikuti oleh Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ni adalah daripada Gaza. Dia membantu Tariq bin Ziyad sampai ke Toledo, Spain, dan berjaya menawan kota Toledo. Ada seorang sahabat lagi, Allah tak ingat nama dia. Dia pergi sampai ke Lautan Atlantik, iaitu di Afrika Utara. Dia menghadap Lautan Atlantik, dia angkat pedang dia. Kalau aku tahu ada daratan sebelah sana, aku akan pergi menyampaikan Islam.
ketika ketumbukan tentera muslimin sudah masuk ke Spain, ya. Jadi expansion teritori Islam tu sampai ke mana? (732) sampai ke Perancis. Baca buku, satu buku. Buku ni dah lusuh dah lama dah. Tapi sekurang-kurangnya Google lah. Saat peristiwa-peristiwa yang menentukan dalam sejarah Islam, seorang yang bernama Panglima Abdul Rahman, dia menyeberang Gunung Pyrenees masuk ke Perancis. Sebab itu Islam dah masuk ke Perancis 732, 100 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. 100 tahun dah sampai ke Perancis. Dan dia bertempur dengan Charles Martel, wakil kepada Charlemagne, ya. Dan dalam pertempuran ni cari The Battle of Tours, T-O-U-R-S, ataupun The Battle of Poitiers, P-O-I-T-I-E-R-S. Dalam pertempuran ni Panglima Abdul Rahman dan tenteranya syahid. Ramainya para syuhada sehingga dikatakan pertempuran itu Balatus Syuhada. Apa Balatus Syuhada? Untuk menghafal Quran, Balatus Syuhada. Jalan-jalan menuju syuhada, kan? Highway to heaven. Highway to heaven. Dan Charles Martel dia diangkat sebagai hero Eropah sebab dengan kemenangan dia menghalang penyebaran Islam sampai ke Eropah Tengah. Okay. Ini nak cakap tentang zaman-zaman awal. Okey, antum dah mengantuk dah? Bagi dia orang minum air je. Minum boleh menghilangkan mengantuk ataupun sapu muka. Anda tak mau pergi, banyak benda kat sini nak cerita. Ini yang pasal cerita parayangan tadi. Okey. Okey, ini this is the second part. Yeah. So, we take 5, minum air ke, berlari ke, pusing satu round tu. Supaya tidak mengantuk. Air apa tu? Oren. Itu lagi best. Itu memang boleh tahan sampai pukul 6, pukul 7. Jazakallah khairan. Anak-anak dah balik? So sambil-sambil kita rehat ni, what will be the take home message for the first part ni? Tak, kita punya perception dakwah sampai ke Nusantara ni 800 tahun selepas wafatnya Rasulullah. Walhal ketika Rasulullah SAW sudah bermula dalam proses dakwah. Jadi kita kena bezakan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dengan bermulanya usaha-usaha dakwah. Ya. Jadi sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sudah ada dah kelompok-kelompok Muslim, ya, di pelbagai tempat. Dia makan masa yang lama sebab tidak ada logistik support jauh. Sementara dekat Timur Tengah, dekat Asia Selatan, dekat Eropah, dakwah itu disokong oleh kekuatan logistik, kekuatan ketenteraan, tapi tidak di Nusantara. It's too far away. Tapi dia melalui laluan perdagangan. Jadi kalau kita baca sejarah, Islam di Nusantara ni disebabkan oleh pedagang. Sejak bila Islam disebabkan oleh pedagang? Islam disebabkan oleh pendakwah. Ya. Cuma pendakwah tu dia datang dengan economic support. Dia datang dengan encourage. So ulama-ulama ni datang bersama dengan pedagang-pedagang yang misi mereka ialah untuk membiayai
Bukan murah sebab nak jumpa raja. Nak jumpa raja ni boleh macam tu saja ke? Gate crashing tak boleh. Dia nak kena establish dulu. Kena tanya-tanya orang dekat pelabuhan tu siapa syah bandarnya, apa protokolnya, kan? Kena bagi hadiah pula dulu, kan? So pedagang-pedagang itulah mempunyai misi yang sama untuk support this da'i supaya dakwah tu berkembang. Satu yang memang ditulis dalam sejarah iaitu dakwah di Kepulauan Sulu. Kepulauan Sulu di mana? Jangan duk tahu Sulu ni ada apa klaim Sabah dia punya ke apa ke. Itu isu politik Sulu ni siapa tahu Kepulauan Sulu kat mana? Dia Kepulauan Sulu. Di mana? Cuba agak-agak di mana? Siapa boleh tandakan? Siapa nak ni? Boleh dah mengantuk macam ni? Okey, try. Kepulauan dia bukan satu pulau, kepulauan. Ada lebih kurang 900 buah pulau. Itu dah namanya Kepulauan Sulu. Kat mana? Ke kiri sikit. Mana ni pemadam? Jadi antara Mindanao dan Borneo ada 900 buah pulau. Ana tak masuk Palawan Palawan tu di sebelah utara, di bawah. Ana ada seorang student PhD. Dia daripada Sulu. Ada minta dia, bawalah saya pergi Kepulauan Sulu, saya nak tengok. Tak berani dia. Takut kena culik. Kan? Kalau antum pergi Kepulauan Sulu ni, kedudukan dia seolah-olah macam dia berada 500 tahun dulu. Tidak ada pembangunan, diketepikan, dan itu harga yang dia bayar untuk mendaulatkan Islam. Kepulauan Sulu dan Mindanao. Dan mereka berjuang melawan Sepanyol dalam 6 gelombang Perang Moro yang berlangsung selama 400 tahun. Jadi kalau kita nak bantu orang Sulu, kita kena bantu dari sudut ekonomi. Sebab mereka tak dipedulikan oleh Manila. Manila kerajaan pusat. Selatan kawasan Muslim, Mindanao, Palawan, Kepulauan Sulu. Harga yang mereka bayar. Tapi bagaimana Islam bermula di Sulu? Seorang pendakwah, nama-nama ada boleh sebut. Siapa dia punya pedagang-pedagang yang bersama dengan dia, yang menyokong usaha dia? Agak-agak daripada mana? Bukan dari tanah Arab. Pedagang-pedagang Cina. Jadi orang yang tahu sejarah, dia tak cepat melenting. Dia akan gunakan fakta-fakta ni untuk mendekatkan, bukan untuk menjauhkan. Asyik-asyik 13 Mei, tak sudah-sudah. Dia tak lahir pun 13 Mei, dia tak tahu pun. 13 Mei tu anak umur darjah 1. Budak umur 20 tahun boleh tulis benda-benda racist tentang 13 Mei. Dia tahu tak? Dia pernah hidup ke zaman tu? Jadi ini tugas kita. Bagaimana untuk merapatkan. Tuan-tuan tahu fakta-fakta sejarah ni, anda boleh convince kawan-kawan Cina kita. Hubungan kita bukan hubungan pelumbung-pelumbung berjitimah yang dibawa oleh British tu. Hubungan kita dengan orang Cina ni sebenarnya sangat lama. Sebab tu tanah Semenanjung kita panggil Semenanjung Emas, kan? Golden Chersonis. Dan pelabuhan yang paling penting adalah Tanah Merah, Kuala Berang dan Pekan. Itu pelabuhan-pelabuhan penting pada zaman kuno. Dan orang-orang Cina datang untuk melumbung emas pada zaman kuno lagi. Jadi kedudukan tanah Melayu ni dia sangat strategik because it's the meeting of East and West, and menjadikan masyarakat kita ni masyarakat rencang. Sebab orang daripada India datang, orang daripada China
datang. Dan kalau kita boleh menjadi sebuah model negara Islam, maka kita akan mengulangi kejayaan-kejayaan yang dicipta oleh Baghdad, oleh Andalus, oleh Kahirah, ya, oleh Damsyik. Sebab ini semua tamadun, pusat-pusat tamadun rancang international. Ya. Ini tidak, kita menggunakan perbezaan untuk bergaduh, bukan untuk mencipta kejayaan. Kita baca Quran, jadikan kamu bersuku-suku, berkaum-kaum, berbangsa-bangsa, dita'arafu, untuk berkenalan, bukan untuk bergaduh, bukan untuk tulis benda-benda yang menyakitkan hati dalam Facebook. Habis dia kata, habis Cina buat macam tu kat kita. Dia Cina, dia beriman tak? Yang kamu ni beriman ke tak? Macam buat rasuah. Kenapa Cina bagi rasuah? Sebab tu orang Melayu terima. Apa punya logik lah. Tak tahu ke dia yang bagi dan terima dua-dua masuk neraka? Kan? Okey. Now, ada satu benda yang nak sebut kat sini. Tolong bagi perhatian pada satu tempat yang bernama Palembang. Di mana Palembang? Pulauan Sumatera. Di mana? Lebih kurang sinilah Palembang. Okey. Okey, antum baca tu. Ni anak, semua ni ada dalam buku anak. Siapa pernah tengok buku anak? Lupa pula ada bawa. Fajar Islam di Nusantara. Ada. InsyaAllah besok lusa akan keluar jilid 2. Baru keluar daripada kilang. Jilid 2. Ya. Dan ni jilid 1. SQ Fatimi, he is a professor. Said Qadratullah Fatimi membahas dengan 2 pucuk surat. Ini satu kertas penyelidikan. Ya. Journal paper. Membahas mengenai 2 pucuk surat yang dikirim oleh Maharaja Sriwijaya kepada 2 orang khalifah di Timur Tengah. Jadi Palembang ni adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Ya. Surat ini pertama dikutip oleh Al-Jahiz Amr Bahar. Amr Bahar ni maksud ketua laut. Di situlah datangnya nama Admiral. Ya. Amr Bar. Ketua laut. Ketua Angkatan Laut Laksamana kan? Admiral Amr Bar. Di dalam bukunya Kitab Al-Hayawan, buku zoologi. Tengok luasnya ilmu ketika itu. Al-Jahiz mendengar dari Al-Haytham bin Adi yang telah menceritakan dari Abu Yaqub Al-Thaqafi dari Abu Abdul Malik bin Umair. Tengok dia punya sanad dia. Ya. Berkata bahawa melihat dalam sekretariat Khalifah Muawiyah, pejabat Muawiyah, setelah ia meninggal dunia, sebuah surat dari Raja Asin. Sin ni raja belah timur. Dia ada 3 rujukan ya. Sind, S-I-N-D, India. Hind, Nusantara. Sin, Cina. Itu rujukan yang digunakan oleh orang Arab. Ya. Dari Raja Asin yang di kandangnya terdapat ribuan gajah. Zaman dulu memang macam itulah diangkat. Kandangnya ada ribuan gajah. Mungkin 2-3 ekor je, tapi tak mau kalah kan. Yang istananya terbuat daripada batu emas dan perak. Bukan tanah liat yang dibakar, tapi emas dan perak. Yang dilayani oleh ribuan anak perempuan raja-raja dan memiliki 2 sungai yang mengairi gaharu kepada Muawiyah. Nah, bila disebut gaharu je, kat mana gaharu ni? Dekat sini lah pentingnya zoogeografi dan juga botani. Rupanya gaharu ni cuma ada kat sini je, di seluruh dunia. Jangan cari kayu gaharu dekat Mesir. Ya. Gaharu cuma ada dekat sini. Bila dikata gaharu, confirm lah tempatnya di Nusantara. Tempatnya di mana belum tahu lagi. Okey, kita teruskan bacaan. Itu dia punya bawah tu, dia punya reference. Jadi antum kalau you want to say something about history, make sure you have the reference. Ini tidak.
kapal Melayu adalah kapal yang terbesar di dunia ni. Mana reference? Rupanya dia ambil kapal Cheng Ho, letak kat situ. Ini kapal Melayu. Memalukan. Claiming something that is not yours. Sejarah ni bukan nak angkat-angkat diri kita. Sejarah ni tujuannya apa? Qad khalat sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Telah berlaku sunat, ya, peristiwa berulang-ulang. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikan apakah kesudahan orang-orang yang mendustakan agama. Kami ceritakan kepada manusia supaya menjadi hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izat, menjadi petunjuk dan mau'izah, peringatan pada orang-orang yang bertakwa. Jadi sejarah ni dipelajari oleh orang yang bertakwa. Ini buat cerita bohong ni bukan ciri orang bertakwa. Maka jangan kamu bersedih hati, jangan kamu rasa rendah. Kamulah yang paling tinggi derajatnya sekiranya kamu orang yang beriman. So kalau ada siapa tulis dalam Facebook atau claim something, can I have the reference? Any new findings dalam sejarah kena ada rujukan, perlu diwacanakan, diseminarkan, challenge by the peers, sarjana-sarjana sejarah yang membahaskannya sebelum ianya diterima sebagai satu fakta. Ni tidak main tulis. Lepas tu, hebatlah Melayu. Semua bangsa atas muka bumi ni sama. Ada keburukan, ada kebaikan. DNA Melayu ni adalah DNA yang kedua tertua di dunia. Astagfirullahaladzim. Macam mana? Tolonglah jangan terseret dalam budaya mengangkat-ngangkat bangsa ni dengan menggunakan penipuan-penipuan sejarah. Kalau betul tak apa, kan? Ini entah daripada mana. Ini kutip. Okey. Ini surat ditulis dalam bahasa Arab. Siapa boleh baca? Tak ada baris, anda tak boleh baca. Tu dia. Terus bacakan. Bolehlah nanti kalau next time anda sampaikan benda ni, wah hebatlah pensyarah tu, dia boleh baca, tak ada baris. Okey. Okey, anda nanti hantar untuk baca manuskrip. Dengan allowance tertentu. Okey. Surat yang kedua. Ada dua surat. Surat yang kedua kata apa? Surat yang kedua memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan di antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Umayyah. Surat tersebut dari Maharaja kepada Khalifah Umayyah yang lain, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang ni confirm. Yang memerintah di tahun 99 Hijrah hingga 102 Hijrah. Memberikan gambaran yang lebih lengkap. Ibnu Abdul Rabih dalam bukunya Al-Iqd Al-Farid, kalung yang unik bahagian Royal Episodes, mengutip dari penulis terdahulu iaitu Nu'aim bin Hamad. Itu dia punya rujukan dia. Tak apa, anda tak boleh baca. Kalau antum interested boleh ambil kemudian. Nu'aim bin Hamad menulis, raja dari Al-Hind. Dia tadi Asin tu masuk dari timur. Can be anywhere, China ke, kan. Tapi bila kita Al-Hind, ini Nusantara. Mengirimkan surat kepada Umar bin Abdul Aziz seperti berikut. Dari raja kepada segala raja. Malikul Amlak. Biasalah kan. Yang tulis ni dia punya menteri. Jadi dia mesti angkat raja dia. Raja kepada segala raja. Yang merupakan keturunan dari 1000 raja. Mana boleh lawan? Kan? Yang mana permaisuri juga adalah keturunan dari 1000 raja. Allahu Akbar. Kan? Bertemu dua jalur yang sangat mulia. Yang di kandangnya terdapat 1000 gajah. Ini semua jadi kajian. Tempat ni banyak gajah.
Dekat mana? Dekat India ke? Dekat Sumatera ke? Dekat Siam ke? Dekat Tanah Melayu. Kan? Bila kata gajah, seribu gajah, memang tempat tu banyak gajah. Sumatera sampai hari ni banyak gajah. Ya? Yang di dalamnya wilayahnya ada 2 batang sungai yang mengairi gaharu, kayu wangi, ya, odoriferous herbs, pala dan buah kapur barus yang harumnya tersebar sehingga sejauh 12 batu. Ya. Aku telah mengirimkan satu hadiah yang tidak seumpamanya, tetapi hanya sebagai tanda perkenalan, dan aku berharap anda mengirimkan kepadaku seorang yang boleh mengajarkan Islam dan mengajarkan aku Islam dan menerangkan kepadaku salam keamanan. Okey, ada 2 benda kat sini. Gajah, 2 kapur barus. And for your information, kalau gaharu cuma terdapat di sini, kapur barus cuma terdapat di sini. Kapur barus yang diguna untuk mandi mayat tu, yang disebut dalam Al-Quran fansur. Maka ada satu tempat dekat sini namanya fansur. Kalau antum pergi Aceh ke, jalan ke selatan sikit, ada tempat namanya Barus. Dia pelabuhan. Kenapa namanya Barus? Sebab Barus memang dieksport daripada sini. Barus tu datang daripada mana? Datang dari Sumatera, mungkin datang daripada Kedah. Dan Barus ni digunakan untuk mengawet mayat Fir'aun 4,000 tahun yang lalu. This is confirm. Ini semua fakta sejarah. Ya? Jadi itu menunjukkan bahawa inilah tempatnya. Tak silap lagi bila kapur Barus disebut dalam surat ni. Ada satu besi lagi. Surat ni ada sambungan dia. Ini dia punya teks dia. Ya? Surat ni serupa juga dirujuk oleh Ibn Taghri-Berdi dalam karyanya yang sangat baik, itu An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Misr wa Kahirah, yang dikutip dari seorang perawi hadis pada zaman belakangan, iaitu Ibnu Asakir. Pada versi Ibn Taghri-Berdi ini terdapat tambahan satu ayat lagi di akhir surat seperti berikut. Apa dia? Saya mengirimkan kepada anda hadiah berupa emas kasturi. Kasturi dapat daripada mana? Kijam. Antum beli minyak wangi kasturi dekat orang jual lepas main Jumaat tu kat masjid-masjid. Kasturi ni bukan limau kasturi. Anda yakin ada yang ingat kasturi itu limau kasturi? Sebenarnya kasturi itu adalah datang daripada kelenjar. Dekat apa ni? Dekat peha dia. Dia mengeluarkan bau yang sangat wangi. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian rusa betina. Itu perfume ni sebenarnya dikeluarkan oleh jantan. Sebab tu orang perempuan dia boleh tertarik dengan bau orang lelaki. Orang lelaki tak payah pakai perfume. Natural. tak payah buang duit, beli minyak, kecuali minyak wangi, minyak atar. Kan, itu sunnah kan. Tapi kalau setakat keluar nak tarik perhatian orang, tak payah. No need. Sebab manusia yang paling kacak adalah lelaki. Ya, anda tengok haiwan. Ayam jantan ke ayam betina? Mana yang menarik? Ayam betina. Allah. Kan, kusam. Satu warna je. Yang jantan ni metalik. Kan, hijau ni hijau metalik. Kan? Macam tu kat peacock, burung merak yang angkat ekor tu. Itu jantan. Betina boleh buat macam tu? Tak boleh. Okey. Batu ambar, resin, damar. Ini damar ni ada dalam hutan-hutan di Nusantara. Pokok damar. Ya, hutan kita ni 200 juta tahun umur dia. Ya, masa Inggeris semula nak campur tangan dekat Pahang, dia paksa Sultan supaya terima ejen. Waktu tu taikun daripada Singapura sudah booking hutan dekat Pahang. Sebab kayu balak dia besar mana? Maknanya kalau bawa satu lori tu penuh sebatang. Jadi konsesi balak ni bagi kat China memang sejak dah lama dah.
Bukan baru ni aja. Cuma sekarang ni dia tukar tanam durian Musang King. Menarik kalau kita tengok proses macam mana. Tycoon Cina. Dia dah mula booking dah. Aku nak kawasan ni, aku nak kawasan ni. Dia bukan berlaku sekarang ni. Sila. Ya. Dan Kapur Barus, mohon anda menerimanya kerana saya adalah saudara anda dari Islam. Surat ni mengesahkan bahawa raja tu masuk Islam. Nah, siapa nama raja ni? Ini kita kena tengok pula buku yang ditulis oleh Chua Jukang daripada sumber Cina. Nama raja tu Sili Tapoma. Jadi kalau ikut transliterasinya ialah Sri Indra Barman. Macam mana Sri Indra Barman boleh Sili Tapoma pula? Untuk saya tanyalah. Ini pakar-pakar. Dia akan tengok tahun, dia akan tengok ni kan. Maka daripada sumber-sumber Cina ni mengesahkan bahawa raja itu adalah Sri Indra Barman. Dia masuk Islam sekitar September, Oktober 1717. Waktu tu Umar bin Abdul Aziz yang menjadi pemimpin. Okey, di bahagian akhir nak sebut. Antum dah boring dah ni? Boring tak? Sejarah membosankan tak? Pening? Oh, tak apa. Tapi ni tak rasa macam, ya Allah. Tak apalah. Mula-mula memanglah pening. Kan, macam orang baru mengandung, dipanggil first trimester tu memang pening. Tak boleh bau masakan. Kadang-kadang bau suami pun dia tak mau. Kan, antum kena tidur kat luar. Ada kahwin dah? Ada yang dah kahwin dah? Oh, okey. Tak boleh lah, cukup setakat tu. Okey. Benda ni yang anak sebut, ni tak okey. Cerita Poma, ya. Sebab pada tahun 717, sumber Cina juga mengatakan ada delegasi 35 buah kapal yang dihantar oleh 717 tu siapa yang memerintah? Umar bin Abdul Aziz. Dihantar satu delegasi 35 buah kapal dekat Muara Takus. Muara Takus ni dekat dengan Palembang. Maknanya surat tu dijawab dengan menghantar 35 buah kapal. Berapa ramai rombongan yang datang? Kan? Untuk memenuhi permintaan. Hantar pendakwa, kan, bagi penerangan lebih lanjut tentang Islam. Okey, poin kat sini nak sebut Antum tengok ni. Umur Umar bin Abdul Aziz sangat singkat. Pemerintahan dia 2,5 tahun je. Tetapi apa yang berlaku pada zaman dia, orang-orang Berber, Afrika Utara berbondong-bondong masuk Islam. Siapa dia Berber ni? Orang-orang Morocco. Orang-orang Western Sahara. Kita orang Berber. Dan mereka ni masuk Islam 100%. Susahlah antum nak jumpa orang dekat Morocco yang beragama Kristian. Dia kalau liberal ke dia sekular tu benda lain lah. Tapi dia Muslim. Dia Muslim. Kemudian Islam tersebar sehingga menyeberang ke Sungai Oxus. Sungai Oxus ni sempadan antara Asia Tengah dengan China. Dan Leo III beri pelawar untuk masuk Islam. Raja Byzantine waktu tu. Kerajaan Tibet menulis surat sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz mengirim pendakwa. Tibet, Tibet yang pakai baju warna oranye tu. Okey, ni dia punya fakta-fakta dia. Sri Indra Barman menulis surat memohon dikirim pendakwa untuk mengukuh ke agama Islam. Kerajaan Hindu peninggalan Jahir memeluk Islam. Sebab waktu tu Muhammad bin Qasim adalah panglima yang dihantar untuk menyebarkan Islam dekat India. Dia diperangi. Dia tak pasal berperang. Tapi bila Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah, dengan sendirinya Jahir tu yang menentang tu, dia terima Islam, dia masuk Islam. Okey, apa pengajarannya ikhwah? Pengajaran yang pertama tadi, dakwah is our agenda. Dan yang kedua, bayangkan Palembang ni adalah pusat agama Buddha. Bila Yi Jing datang ataupun Ai Xing, dia datang pada tahun 671 Masihi. Dia datang daripada Guangzhou. Dia datang ke Palembang. Dia naik kapal Arab, dia kata.
Sebab tu bila kita nak menulis kena detail, baru orang tahu, oh dia naik kapal Arab. Maksudnya pedagang-pedagang Arab dia sudah sampai Guangzhou. Dia sampai ke apa ni, ke Palembang. Dia kata dekat sini ada 1000 sambibutan. Rupa-rupanya Palembang ini adalah pusat apa ni, Universiti Agama Buddha, ya? Yang mana siapa-siapa yang nak belajar agama Buddha dekat India, ya, dia kena spend time dekat Palembang untuk menguasai bahasa Sanskrit. 10 tahun dia ada dekat Sriwijaya, dekat Palembang. Dia belajar sebelum dia pergi meneruskan pengajiannya dekat India. Begitu sekali kedudukan agama Buddha pada zaman kurun Rasulullah SAW, 631 dan sampai 632, kan? Tetapi apa yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Adakah dia menghantar tentera? Tidak. Kan? Apa yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz? You lead by example. Lead by example. Antum semua tahu cerita kan? Dia tengah menulis kat pejabat dia, pejabat-pejabat di rumah dia. Orang datang nak bertanya tentang sesuatu persoalan. Maka Umar bin Abdul Aziz tanya, persoalan ni persoalan negara ke persoalan peribadi kau? Persoalan peribadi gitu. Maka dia padamkan lilin kerajaan, dihidupkan lilin personal dia. Sampai ke tahap tu kita kertas tak cukup lah, pergi kat pejabat ambil 10 helai A4. Maka memanglah disediakan untuk bicara kan. Ini pen, stapler, semua bawa balik. Barang-barang research, anda nak bersara dia ni, anda kena serahkan balik aset-aset. Ada yang tak jumpa, GPS tak jumpa, range finder tak jumpa, lens kamera tak jumpa, cari mana tak, lab tak ada apa. Sebab kita kena bayar ni, kalau tak akan dipotong pension kita kan. Cek lah, cek semua student yang dah graduate, yang dah buat PhD apa semua, tanya, you kat mana barang ni? Ya ada dengan saya lah doktor. Maknanya kalau diam, bukan kita tuduh mencuri, tapi apa petandanya? Itu boleh menjadi apa? Kayu ukur setakat mana kita ni amanah. Are we integrated enough? Tak, kalau antum tengok that simple example kan, padamkan lampu kerajaan, guna lilin personal. Jadi buah mulut tak? Jadi buah mulut. Sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz, apa ni, kutipan jizyah susut. So orang masuk Islam, orang bukan Islam kena bayar jizyah. Orang Islam bayar zakat, dan kadar jizyah tu lebih rendah daripada zakat. Dan susut pula macam sekarang lah. Tapi sekarang susut bukan sebab jizyah merosot, kena sakau. Komplain, bukan dia komplain ni duit jizyah ni dah makin susut ni, macam mana kita nak buat? Merah padma muka Umar bin Abdul Aziz. Bukan merah padam tak, daripada mana datang padam? Merah padma. Padma tu petal, macam bunga warna merah tu kan, itu petal. Bila ditukar jawi kepada Rumi, padma jadi padam. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang merah padam. Cuba antum cakap, muka kau tu merah padma lah, dia mesti betul ke kau ni? Kan orang kena merah padam. Explain pada dia, merah padma kan. Seperti melepaskan batuk di tangga. Bukan batuk-batuk tu, batuk cedok
air dekat tempayan tu, itu namanya batuk. Melepaskan batuk di tangga, dah guna lepas. Tak serius lah. Bukan naik tangga sambil kelakar saya. Kita tengok corruption yang berlaku dalam masa kita, kan? Merah padma muka Umar. Aku diutus bukan untuk ketik cukai lah. Aku diutus untuk menyebarkan Islam. Tadi kita tengok sikap orang, tak kira lah siapa pun, tak dikenali pun, macam kisah Raja Tashi dekat kerajaan Holing tu kan, tak dikenali pun, tapi misi dia misi dakwah. Bila dia jadi pemerintah, ruang dan peluang itu terbuka luas, bukan buat-buat, tapi melalui tindakan dan perbuatan. Jadi antum ni jangan pandang kecil lah, kan? Jangan pandang kecil dekat jalan raya pun. Orang nak masuk, kan? Lagi kita laju, tak bagi dia masuk. Apa benda lah, kan? Orang tu nak masuk, bagilah dia masuk. La ilaha illallah. Nama pendakwah. Apa benda lah. Ini memang menunggang betul lah. Small thing lagi, kan? Jangan kata aku jadi Perdana Menteri besok aku buat lah. Kalau sekarang kita duduk sakau tu, dia jadi Perdana Menteri lagi besar sakau, mega sakau. Jangan ingat kita akan berubah. Nantilah aku jadi ketua jabatan, nanti aku akan tunjukkan contoh. Jadi pencerah cabuk ni, kalau entah tak tunjuk contoh yang baik, nanti besok jadi ketua jabatan, sorry. You will remain as you are now. So modal dia lagi. Antum tengok, it revolutionize dakwah. Okay? Dia Umar bin Abdul Aziz dia istilah macam ni je. Kamu bagi mana-mana daerah kan yang terima Islam, satu, hak kamu sama dengan semua orang. Dua, tanggungjawab kamu sama dengan semua orang. Ketiga, kalau kamu pentadbir ataupun raja bagi daerah tersebut, kamu kekal berkuasa di atas daerah tersebut. Dan dia tidak membedakan di antara Arab dan Ajam. Yang sebelum itu adalah merupakan amalan Khalifah Umayyah sebelum. Sayangnya, bila berakhir saja pemerintahan dia meninggal, balik kepada keadaan yang asal. Jadi terbentuklah, tak ada penerusan. Inilah maknanya Allah takdirkan, kan? Alangkah baiknya kalau dia panjang umur macam Umar 10 tahun. Silat-silat Tibet pada hari ini akan menjadi negara Islam. Dia minta hantar pendakwah ni, kan? Kenapa dia minta hantar pendakwah? Dia amazed. Tak pernah jumpa lah orang macam ni, kan? Yang apa ni, orang kata apa, he walk the talk, walk the talk, kan? Macam bila tentera Tariq bin Ziyad bila sampai ke Toledo dekat Spain, wanita-wanita semua keluar. Sudah menjadi kelaziman bila sesuatu tempat itu ditakluk oleh tentera asing, maka wanita-wanitanya akan diperkosa, harta-harta akan dirampok, bandar itu akan dibakar. Itu sudah menjadi kelaziman peperangan waktu itu. Tetapi bila Tariq bin Ziyad, tentera dia masuk ke bandar Toledo, wanita-wanita ingat mereka ni akan diperkosa. Daripada aku melawan, lebih baik aku serah diri, kan? Supaya aku tak disakiti. Alangkah terkejutnya mereka bila tentera-tentera muslimin semua menundukkan pandangan. Begitu juga bila Umar masuk ke Baitul Maqdis, itu juga Sopranius, Datuk Bandar Aliyah waktu tu, Baitul Maqdis, terkejut. Dia ingat mereka ni akan dibunuh, akan diambil sebagai hamba, wanita-wanitanya akan diperkosa dan sebagainya, sebagaimana mereka buat ketika Yahudi masuk sebelum tu dengan bantuan Kisra Parsi, dan juga ketika tentera salib masuk, dia bunuh Yahudi, bunuh juga Muslim. Tak berlaku bila Khalifah Umar bin Al-Khattab masuk. So dua benda lah, of all the things yang complicated yang anda sebut ni, banyak benda kan.
Ini dia punya sumber. Futuh Al-Buldan pasal tempat-tempat yang menerima Islam tu. Ya. Two important lesson at the end of the day. Satu, agenda dakwah menjadi agenda peribadi, kan? Jadi kita tak perlu diarahkan oleh nakib pun. Tak perlu diarah oleh nakib. Nakib, okey, buat ni daurah. Kita tahu apa yang kita patut buat. Hari ni, Syekh, hantar pernah dengar quiet quitting? Quiet quitting. Sekarang ni hantar baca, hantar Google quiet quitting. Sekarang ni, people doesn't want to do more than what they are asked to. Dalam dunia pekerjaan pun. Kalau dalam pekerjaan, orang berlumba-lumba untuk produce, kan? Untuk be productive, untuk to perform more than what is expected of me. Sekarang ni ada satu fenomena yang melanda semua organisasi kerja dan sebagainya, korporat. Orang tak mau buat lebih daripada apa yang task dia. Ya? Benda ni kompleks. Dia bukan saja masalah orang muda ataupun masalah pekerja, tapi masalah majikan juga yang kadang-kadang tak mau dengar rintihan pekerja, ya? Yang melihat pekerja sebagai robot, ya? Tak ada langsung rasa simpati, ya? Tak ada empati dan sebagainya. Benda-benda ni rupa-rupanya quiet quitting ni melanda dunia dakwah juga. Tak ditolak, tak bergerak, kan? Ini yang nak bentangkan benda ni. Kita buat ni bukan untuk organisasi dakwah kita, bukan untuk nakib kita. Kita buat untuk diri kita. Carilah jalan-jalan untuk produktif dalam dakwah ni. Turun padang, orang cakap. Bila ada kesusahan yang berlaku di sekeliling kita, tunggu pula, Michael ada buat ni tak misi. Tapi kalau Michael tak buat misi, okey, tak payahlah, do something, kan? Antum muda je, antum muda. Anak-anak muda yang datang mana tanya, minta bagi taujihat. Apa tajuk dia? Nak bagi tajuk, kalaulah waktu boleh diputar kembali. Bagi anak yang sudah berumur, kan? Bila antum sampai berumur anak akan mempunyai perasaan, anta akan mempunyai perasaan yang sama. Kalaulah waktu boleh diputar. Maksudnya kita nak kembali muda. Why? Banyaknya peluang-peluang yang kita lepaskan. Ketika kita sihat, ketika kita makan paling kurang 2 pinggan, kan? Ketika kita meletakkan kepala je terus lelap. Orang tua nak tidur, pandanglah siling 2 jam pandang. Tak juga mau lelap. Entah apa dia fikirkan, tak tahu kan? Macam-macam lah, kan? Anak-anak, family, kerja, nak pencen pun fikir apa? Mana aset ni? Rupanya student buat balik. Fikir tu. Tidak kena buat laporan polis. Benda hilang tu benda mahal tu, kan? Jadi kalau antum lupa semua pun tak apalah, tak apa. Antum boleh ambil bahan ni, boleh jadi rujukan, ya. Tapi yang penting 2 benda tu lah. Dakwah adalah agenda peribadi. 2, kalau kita diberi mandat, jangan, maksud mandat tu bukanlah kena jadi Perdana Menteri, tak. Jadi suami pun, kan? Suami pun cukup lah. Apatah lagi kalau jadi ketua jabatan. Apatah lagi jadi jawatan kuasa penduduk, awak jadi pengurusi, kan? Apatah lagi kalau jawatan kuasa surau, jadi susah ke pengurusi surau ke, kedudukan. Kalau diberi ruang,
maka gunakanlah untuk dakwah. Yang mana kalau kita tak ada posisi itu, kita mungkin tak boleh buatlah benda tu, kan? Ataupun kita tak ada that privilege, semuanya lakukan. Pukul berapa dah, Syekh? 6. Oh, dah pukul 6 jauh, Masya Allah. Pantang-pantang nak kata sampai pukul 6 ya. Anak saya cukup je? Cukup kan? Jangan overdose pula. Dua benda je, Syekh. Satu, dakwah, agenda peribadi. Dua, bila diberi mandat dan kita diposisikan, maka ambillah peluang untuk ketengahkan apa itu pandangan hidup Muslim. Sebab ni rata-rata orang kita, orang Melayu ni, dia melihat agama tu ibadah je, strictly ibadah, kan? Tapi tidak melihatnya sebagai apa pandangan hidup, world view. Sebab semua benda yang berlaku di keliling kita ni, kita kena nilai dari sudut pandangan Islam. Apa maqasid syariahnya, kan? Kena fikir, kan? Apa fake keutamaannya? Jelas ya, macam Dr. Yusof Qaradawi kata, pada perang Bosnia dulu tahun 1995, dia jumpa satu Syekh ni Syekh minyak lah, kaya. Setiap tahun dia akan sponsor kabilah dia semuanya buat haji setiap tahun. Kata jadi Dr. Yusof Qaradawi approach Syekh yang kaya ni, boleh tak tahun ni tak payah lagi buat haji, ya? Duit tu semua kumpulkan, kita kirimkan kepada saudara-saudara kita di Bosnia yang memerlukan. Kan umat Islam Bosnia kena sembelih dengan dengan Serbia, kan, zaman tu. Apa dia kata Syekh tu, apa ni, Syekh minyak tu kata apa? Setiap kali datangnya bulan haji, pemikiran aku menerawang sampai ke Mekah. Jadi dia tetap pergi menaikkan haji walaupun tak dapat berapa puluh kali, dan disponsor seluruh kabilah dia. Wahai duit sebanyak tu boleh membela umat Islam di Bosnia. Dekat sini fake aulawiyatnya, fake keutamanya sudah tunggang terbalik, kan? Contohlah sini masjid, bila buka tabung untuk masjid, banyak dapat. Bila buka tabung untuk institusi pendidikan, kita nak buat pusat latihan untuk apa ni, vocational, tak ada. Orang tak nampak bahawa itu sebenarnya menyumbang, ya, kepada pembinaan ummah. Masjid banyaklah, kan? Tu fake auliyat ni, kita kena didik masyarakat. Fake auliyatnya, aulawiyatnya di mana, kan? Itulah. Boleh perkenal lah, saya bagi nama sikit. Hazman. Hazman ke Azman? Hazman. Bidang? Engineering. Ya? Engineering. Okey. Tak apalah kalau antum tak masuk universiti, jangan malu pula. Kalau nak kata bidang apa, tak ada bidang, tak ada masuk universiti. Cakap je terus terang. Takut kan? Kan dia kata saya seolah-olah semua universiti kan, cik hati pula. Okey Azman. Lagi belakang? Musab. Bidang psikologi. Masya Allah. Jadi sepanjang nak pergi talk tu, dia mesti menilai anak. Dia ni ada masalah ni, kan? Masalah ni. Jadi cita-cita entah nak jadi psikiatri ke ataupun psikologis? Psikologis organisasi. Wah, penting tu sekarang ni, kan? Nak mengkaji psikologi individu satu hal ni organisasi. Teruskan lagi, anda doakan. Nama entah tadi saya lagi? Mus'ab. Mana boleh lupa Mus'ab, kan? Fadhal. Fahim, okey. Sama juga macam psikologi. Psikologi, Masya Allah. Bidang yang penting. Okey, teruskan lagi. Hani. Okey. Bidang political science. Allahu Akbar. Semua top lah. Semua jadi orang-orang penting. Entah? Irfan. Irfan.
Okey. Lagi? Bidang? Engineering. Engineering? Engineering apa? Electrical? Apa dia panggil CEE CIE. CIE? I Dulu macam mana? CIE, ICE, ICI, saya tak ada lah. Itu? Ashraf. Ashraf? Engineering dalam mechatronics. Mechatronics, okey. Itu yang apa buat apa tu? Yang transformer tu Okey, Ashraf. Lagi? Belakang? Saya Razi. Aha. Kos Razi ke Razin? Razin. ZIN? Okey. Kos engineering civil. Civil? Civil engineering. Sekarang ni civil dengan environmental engineering kan? Kan? CEE kan? Civil and Environmental Engineering. Betul ke? Tak. Dekat UIA Kalau civil aja lah. Okey. Okey, Razin. Entah? Nama Bashir. Bashir? Study Chemical Engineering. Chemical Engineering. Okey. Bashir. Belakang? Umar? Tak masuk UAE. Oh, itulah. Belum masuk universiti lagi. Sekarang ni? Empat. Ya? Oh, form 5. Masya Allah. Cita-cita? Sebab kalau ikut perangkaan yang nak meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi ni cuma 20% je. 80% tak nak sambung belajar. Entah yang 20% ke 80%. Kita doakan insya-Allah. Tahun ni ambil SPM insya-Allah. Tengok abang-abang ni pun takut dengan bidang-bidang apa lah dia orang. Okeylah, kalau nak sembang-sembang mungkin adalah satu dua ke kalau tu lah. Ya. Macam poin yang pertama tadi kan. Macam dakwah ni dijadikan sebagai agenda peribadi. Ya. How can we macam terus konsisten jadikan benda itu sebagai kita punya matlamat hidup. Ya. Okey. And saya macam nak mungkin nak minta Prof sentuh juga dalam bahagian perkahwinan ke apa tu. Sebab benda tu kan sebenarnya dalam hidup kita benda tu yang efek banyak lah dalam dakwah ni kan, dan soal yang boleh kongsikan sedikit ke. Ni akhir Dr. Sabidin dia jemput lagi ni. Mana boleh cakap 5 minit benda ni. Ya, itulah maknanya kita ni akan melalui fasa-fasa kehidupan kita kan. Daripada kecil kepada remaja, kemudian dewasa, kemudian kita berkahwin, kita bekerja, kita ada anak-anak, kita ada keluarga, lepas tu kita semakin meningkat tua. Maknanya keseluruhan hidup ni, kalau kita nakkan satu benchmark Rasulullah SAW dan para sahabat benchmark kita. Ya. Kita akan dapati mereka ni bila mereka terima saja Islam, sampailah mereka bertemu dengan Allah Ta'ala kan. Rasa-rasanya di kalangan sahabat lah tak pernah pula kita terbaca ada di kalangan mereka yang futurnya maksud gugur kan. Tak ada. Adalah ada yang murtad tu ada, yang Rasulullah gambarkan mereka dalam neraka, gigi dia sebesar gunung Uhud, itu satu. Kemudian seorang tentera muslimin yang mengambil tali selipar, orang kata dia mati syahid, Nabi kata tak, dia dalam neraka hanya kerana mengambil tali selipar, tali sandal tu daripada daripada ghanimah, harta peperangan kan, rampasan peperangan. So umumnya sahabat kita akan dapati daripada muda. Contohnya antum boleh baca contohnya Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ni dia Abu Bakar As-Siddiq bila dia dapat Islam saja dia jumpa 6 orang. Salah seorang daripada Zubair bin Al-Awwam, umur lebih kurang 15-16 tahun, anak muda. So daripada situ dia dikahwinkan dengan Asma binti Abu Bakar. Ya. Umur lebih kurang sama. Dan kita tahu sumbangan Zubair bin Al-Awwam macam mana.
salah seorang daripada orang yang dijanjikan syurga, ya. Kemudian Asma binti Abu Bakar, macam mana dia menghantar makanan berulang-alik ke Gua Thur ketika peristiwa hijrah, kan. Ketika Rasulullah, ayah dia berlindung dalam gua. Sampailah mereka ni tua, ya. Kemudian anak dia Abdullah bin Zubair yang dia mati ketika berada di Mekah, dan siapa ni? Governor Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi, kan, dia ni agak kejam. Dia tembak Kaabah tu dengan manjanik, kan, yang batu pecah lah Kaabah. Mati, meninggal, syahid Abdullah bin Zubair ni. Dan digantung jenazah Abdullah bin Zubair ni, kepala ke bawah, kaki ke atas. Waktu tu ibu dia Asma binti Abu Bakar ni dah tak melihat dah buta penglihatan. Dia tahu yang tergantung tu anak dia. Apa dia punya kata-kata dia? Aish azizan au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. 1783 ketika Aceh digempur oleh Belanda, ya? Itulah yang diangkat oleh pejuang-pejuang Aceh. Hidup sare, mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Dan dia ambil kata-kata itu daripada Asma binti Abu Bakar. Jadi antum sekarang ni antum masih bujang, lepas tu antum akan berkeluarga. Proses mendidik diri, dan apatah lagi bila dah keluarga ni, tak boleh berhenti, mesti berjalan terus, ya. Anggap ianya sebagai makan dan minum kita. Teruskan, maknanya penlibatan dalam kerja-kerja amal, ya. Pelbagaikan kerja-kerja amal tu, bukan sekadar usrah gitu, kan. Usrah tu datanglah, tapi dari segi maknanya macam khidmat masyarakat adalah satu ruang yang rasa anak-anak muda perlu terjun ke tengah masyarakat. Bila berlaku saja sesuatu yang memerlukan kehadiran kita di tengah medan, kan, macam masalah apa, masalah banjir ke, ya? Masalah di mana masyarakat perlu dibantu, pastikan make ourselves useful lah, dan bawa isteri dan anak-anak kita juga, ya? Dan juga proses menuntut ilmu ni kena berterusan. Sebab tu anak kata, jangan kita hadkan kepada silibus usrah kita tu. Silibus usrah kita tu framework je, kerangka je. Tapi anda kena luaskan bacaan. Read outside the syllabus. Even dalam apa ni, dalam kat universiti pun, you don't just simply read about civil engineering ke, electrical engineering, chemical engineering ke. You read about history, yeah? You read about environment, kan? You read about global warming, kan? You read about political situation, not just here but perhaps in India. Apa yang berlaku, perang Ukraine tu macam mana, ancaman ke atas Taiwan, bila siapa tu datang Taiwan diancam oleh China. Kita kena baca semua tu, ya. Jadi disebabkan kita tak membaca tu, yang asyik main game je tu, kan, main game. Pergi tangkap apa? Tangkap apa? Tangkap Pokemon. Banyak benda saya kena tahu. So macam Quran tu je, kan. Yalah, yang hafal Quran tu okey lah. Ada effort tak untuk kita buat hafalan? Tingkatkan hafalan. Di samping itu ada tak effort untuk kita baca tafsir-tafsir? Ya? Sama ada klasik ataupun moden. Klasik Az-Zamakhsyari, ya? Tafsir Ibn Katsir, klasik. Mana dia mentafsirkan Quran, tafsir dengan tafsir. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran. Moden, Syed Qutb, fi Zilal Quran. Ataupun tafsir Al-Azhar, Hamka. Kan? Tafsir Maududi, itu tahun 40-an. Tahfimul Quran. There's so much to read. Sampai it becomes a hobby. Ya? Maksudnya kita merasa lapar dengan ilmu. Pernah tak kita rasa lapar dengan ilmu? Lapar, kan? Terlapar, nak tahu. Sampai ada seorang sahabat dia nak meninggal dah.
nak menghembuskan nafas yang terakhir. Dia nak tahu tentang satu persoalan hukum. Dan sahabat ke tabi'in, macam tu lah. Nak meninggal dah. Dia masih nak belajar. Kita agaknya bila dah sampai tahap tu, ya Allah, kan, mana aku pergi lepas ni. Tapi dia masih menyibukkan diri dia dengan nak mengetahui satu persoalan tentang hukum ni. Kan? Begitulah the thirst, the quest for knowledge. Okay? Boleh lagi ya? Anda tak menjawab sebenarnya, tapi pandai-pandai lah. Akan nak cakap pasal hubungan suami isteri ni, satu resepi yang anda boleh bagi, continue to communicate. Sebab most husband and wife, they don't communicate anymore. They don't communicate. So communicate. Banyak benda nak communicate. Perkembangan anak-anak, kan, political situation, projek-projek, macam kalau dalam Ikram tu kita ada MSAW, ya, kita buat program impak, macam mana nak bimbing ibu bapa yang B40 ni untuk bagi galakan kepada anak-anak dia supaya maju dalam pelajaran. Terlibat, isteri kita terlibat, lepas tu discuss apa isunya, kan. So always engage husband and wife, kan. Anda baru-baru ni diziarahi oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Awaisi. Dia ni Director of Islamic Jerusalem Studies dekat Scotland, Aberdeen. Dia juga ada 9 sarjana yang dilahirkan dekat Malaysia ni yang belajar dengan dia. Kemudian tentang Baitul Maqdis lah. Dia ni adalah ikhwan lah. Salah seorang daripada 450 orang yang diusir dekat Marj Az-Zur, kawasan No Man's Land tahun 1980 berapa 87 macam tu lah. Dibiarkan apa ni, dia berita satu tempat tu cerita lah. Dan Ana pergi program dia baru ni, sebab Ana baru keluar hospital. Keluar hospital, Ana pergi program dia. Dia jumpa Ana, dia kata, dia suruh Ana balik, you go home, because I want to visit you at your house. Padahal it's alright, I'm already here, kan. I came here to learn from you, to listen to your lecture. And it's not sufficient. After this program, you go home, I'm going to visit you. Sebab apa? Because this is what Rasulullah said. If you find your brother not well or ill, then you have to visit him. Dan disebutlah dia kursi tu. Kenapa engkau tak ziarah aku? Allah kata, kan. Macam mana aku nak ziarah engkau? Engkau adalah Allah. Kata Allah kata, kalau engkau ziarah fulan bin fulan yang sakit, engkau akan jumpa aku dekat situ. Tak have to implement di hadis. Lepas tu dia datang rumah. Ya Allah, panjang cerita. Ukhuwah, satu benda lagi ukhuwah. Ukhuwah ni kita kena pupuk, kan. Jangan lama-lama benci, kan. Asyik muka dia ni je. Ukhuwah ni kena pupuk. Pupuk, semai, baja, sebagainya. Jadi berdoa panjang. Doa panjang untuk kesihatan Ana dan juga rumah tangga dan sahabat-sahabat yang datang waktu tu. Dan tu dia pesan pada Zaujah Ana. Dia pesan pada Zaujah Ana, kata, I am married to my wife 45 years. And she is not well now. She is sick. And I look after her. And I love her just like when I met her the first time 45 years ago. Itu. That is a secret. Macam mana entah boleh kekalkan rasa cinta tu, kan? Walaupun dah 45 tahun kahwin, umur dah 60, dah 65. Entah sayang dekat Zaujah entah tu, isteri entah tu, macam entah jumpa dia masa dia cun-cun dulu, kan? Rupanya bila kita kahwin ni, cun tu sebenarnya dari dalam. Sebab yang dekat luar ni macam mangga,
Bila terlebih masak, dia jadi lisut, lembek kan. Jadi kalau hantar buat isteri hantar macam mangga, memang hantar tak nak makan lah. Tapi the beauty comes from inside. Itu petuanan lah, boleh lah nak share. Orang lain pun boleh ambil manfaat lah. Okey. Dah. Okey dah, insya-Allah.